A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa dhakkirna bima nasina wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjat puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pengampunan Allah dan perlindungan Allah daripada kejahatan diri kita. Kita mohon bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kita memahami kitabnya. Insya-Allah taala sebagai tazkirah pada pagi ini kita akan lihat kepada surah Qaf. Surah yang saya dah tulis di situ, surah Qaf mula daripada ayat yang ke-16, muka surat 519. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق الله العظيم. Allahu Akbar. Satu muka surat tuan-tuan, kita tengok satu muka surat. Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni sebenarnya saya nak bawa tentang dua ciri ahli neraka, ciri ahli neraka dan ciri ahli syurga. Tapi kerana ayat ni dia daripada atas, kita ikutlah dia punya urutan dia. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, Allah bersumpah pada ayat yang ke-16, ayat yang ke-16 ni tentang, semalam kita dah cakap orang yang takut dengan Ar-Rahman bil ghaib semasa dia bersendiri. Jadi di sini kita lihat lagi penjelasan lagi jelas lagi, mereka ni waspada dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan demi sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui waswas. Waswas ni bukan syaitan aja tuan-tuan, diri kita pun waswas. Maksud waswas adalah tuwaswisu, itu bisik, api yang dia bisik dalam hati. Nak cakap Allah ni dekat sangat, apa yang kita bisik dia mengetahui. Allah Subhanahu Wa Taala
mengetahui tentang bisikan manusia terhadap diri dia sendiri. Kita ni setiap saat kita berbisik dalam hati kita, kita bercakap sendirilah, kita bercakap sendiri, dan itu Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Kata Imam Qurtubi ni nak bagi isyarat kepada kita, bahawa semua pergerakan kita, percakapan kita ni Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui dengan sempurna. Allah Subhanahu Wa Taala memerhatikan apa yang kita lakukan. Dan Allah tegaskan lagi sini, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami ni, pengetahuan kami ni lebih dekat kepada dia daripada urat leher dia. Kita lebih dekat daripada urat leher. Urat leher dah dekat kepada kita, urat leher kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui tentang diri kita ni lebih dekat daripada diri kita sendirilah. Senang nak dekat daripada diri kita. Kata Imam Qurtubi ni adalah tamsil. Tamsil ini adalah perumpamaan aja. Allah nak cakap betul-betul dekat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan diri kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang terdetik pun dalam hati kita. Jadi ini pengajaran bagi kita. Kalau kita duduk seorang ke atau di depan orang, kalau kita diam pun 1 jam, tapi tentu hati kita ada berkata-kata dalam hati, dan itu Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Ya, niat-niat yang baik, niat-niat yang buruk, semua percakapan dalam hati kita Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Dan ini kalau semalam kan kita cakap, kalau orang tu bersendiri aja dia dah takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersendiri, orang tak nampak, dia dah takut. Apalagi kalau dia sembunyikan dalam hati dia. Jadi ini tahap tinggi kalau seorang itu dapat menjaga hati dia walaupun dia bersendiri. Bukan cakap di depan orang, dijaga hati dia walaupun dia bersendiri. Sebab itu ada orang cakap Imam Syafi'i ni hati dia sama saja. Dia di rumah ke, dia di masjid ke, dan dia di pasar. Di pasar hati dia sama je. Kalau hati dia boleh letak dalam bowl tu dan tengok hati dia, sama saja hati dia. Kita kalau di masjid warak sikitlah, baik sikitlah. Tapi kalau bagi shopping center lain sikit. Dia gatal sikit, dia dah liar sikit, mata pun dah tak terkawal, ini semua. Jadi hati kita ni kita punya hati ni lihat kepada situasi lah. Tak sama bila di depan orang, di belakang orang, di tempat ramai, bila bersendiri, hati tak. Kalau orang macam Imam Syafi'i ni, dia dah sampai kepada tahap sama je hati dia. Hati dia ni takut kepada Allah SWT di mana-mana. Dijaga hati dia. Jadi Allah tegaskan lagi, nak cakap Allah dah tahu. Allah di akhirat nanti dia boleh beritahu kepada kita apa yang kita lakukan. Tapi Allah adakan bukti, adakan hujah ke atas kita dengan idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamin wa 'anil shimal qa'id. Jadi Allah letakkan dua malaikat talaqi ya, dua malaikat yang talaqi macam kita. Macam mana tuan-tuan? Kalau kita nak talaqi dengan guru, kita bawa kitab, kita tulis apa guru cakap, itu talaqi, kita belajar secara talaqi. Talaqi ni kita tulis, kita terimalah apa yang guru cakap, dan kita terima daripada guru dan kita tulis talaqi. Jadi ada dua malaikat ni yang akan talaqi setiap hari, setiap masa. Yang akan talaqi di sebelah kanan, di sebelah kiri kita. Mereka ni hadir, qaid ni hadir. Qaid ini duduk hadirlah. Dia duduk talaki hari-hari, dia duduk talaki. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala tak perlu kepada malaikat nak tulis, Allah dah tahu. Tapi Allah adakan dua malaikat ni, kanan dengan kiri kita, kata ulama, untuk menegakkan hujah. Nanti di akhirat nanti. Allah Subhanahu Wa Taala dah tahu, tak perlu malaikat tulis pun. Allah Subhanahu Wa Taala dah rekod. Allah Maha mengetahui. Tadi Allah cakap bayangkan setiap orang ni Allah dekat. Setiap orang tu, kita cakap bukan satu dua orang. Setiap orang ni Allah dekat dengan mereka. Pengetahuan Allah SWT bukan Allah SWT dekat, tapi pengetahuan Allah SWT dekat dengan mereka.
Tambah pula dengan dua malaikat yang akan menulis. Menulis apa yang kita dua malaikat ni sebenarnya kalau kita, sebab itu kita ada beriman dengan malaikat, sebenarnya kita dah jadikan kita gerun kita takut ada dua malaikat. Tapi terus terang tuan-tuan, kita lalai. Kita lalai. Kenapa kita lalai? Kita tak ingat malaikat. Nanti tengok hari ni, satu hari daripada pagi sampai ke malam, bila kita ingat tentang malaikat kanan dan kiri kita. Kita panggil Raqib dan Atid. Tapi sebenarnya bukan nama dia lah. Malaikat Raqib dengan Atid ni bila kita ingat tuan-tuan? Semalam ada ingat tak? Saya tanya tuan-tuan. Tuan-tuan semalam ada terfikir tentang dua malaikat ni? Kan? Tak ada kan? Aku tak terfikir pun semalam, tak teringat pun. Tak teringat berarti apa? Anything goes lah kalau dah tak ingat dua malaikat ni. Buat apa saja yang dia buat. Jadi Allah SWT beritahu kepada kita, ada malaikat yang mencatat, ada malaikat yang mencatat apa yang kau menulis, apa yang kau kata, apa yang dia tulis. Ni dia Allah SWT firman, ma yalfazu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak sebarang perkataan yang dilafazkan. Perkataan dan perbuatan lah. Nak cakap di sini perkataan yang dilafazkan illa ladaihi, melainkan di sisi orang tu, di sisi insan tu atau manusia tu ada raqib, raqibun atid. Itu saya cakap, ini bukan nama malaikat tu. Raqib ini mengawas. Ada malaikat yang mengawas. Atid ni ada yang bersedia hadir. Ada malaikat yang bersedia untuk menulis. Bersedia untuk menulis. Raqib dengan Atid. Tapi biasa kita diajar ini adalah nama malaikat. Ini macam dia punya gelaran aja. Raqib dengan Atid ni macam gelaran dua malaikat, malaikat kanan dengan malaikat kiri. Jadi apa saja yang dilafazkan, sehingga ulama kata, ada sebahagian ulama kata, apa yang macam kita sakit, aduh sakitlah, itu pun dicatat juga. Apa saja yang sampai orang cakap berdeham pun malaikat catat juga. Senyum pun malaikat catat juga. Semua itu satu pendapat ulama lah. Semua benda sekecil macam mana pun, kita batuk pun malaikat akan catat. Semua perkara yang kita buat ni, semua, everything lah. Itu satu pendapat. Lagi satu pendapat kata semua perkara yang ada pahala dengan dosa je, malaikat akan catat semua perkara yang ada pahala dengan dosa. Itu ulama khilaf. Tapi senang nak cakap, semuanya malaikat akan tulis, dan begitulah seterusnya keadaan kita. Sama ada kita ni termasuk orang yang waspada terhadap kehadiran, satu, terhadap pengetahuan Allah SWT, yang kedua terhadap catatan atau catatan malaikat ni, tulisan malaikat ataupun tidak. Dia akan berterusan saja. Sama ada kita waspada, kita sedar, ataupun kita lalai. Sampailah satu masa dalam hidup kita ni akan ditulis amalan baik dan buruk kita, sampai satu masa Allah cakap sampai bila? Sampai datang sakratul maut. Wajah sakratul maut bil haq. Dan sampailah datangnya sakratul maut dengan membawa kebenaran, atau dengan benar apa yang janjikan kepada kita semua akan jumpa sakratul maut. Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita satu hari akan jumpa malaikat sakratul maut. Malaikat maut akan jumpa, dan kita akan menghadapi satu situasi, nama dia sakratul maut. Sakrah ni macam mabuk, tuan-tuan, macam mabuk kematian, dalam kepedihan, kesakitan malaikat maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Habib, manusia yang paling dicintai oleh Allah SWT, kekasih Allah SWT, takut akan malaikat maut. Bukan malaikat maut, takut akan sakratul maut, sambil mohon perlindungan Allah SWT daripada sakratul maut sebelum Rasulullah SAW wafat. Kita pun akan hadapi sakratul maut ini. Tapi ini perkara yang kita tak ingat. Terus terang tuan-tuan, semalam ada ingat tentang sakratul maut? Tak ada. Tak ada ingat tentang mati. Sebab itu Allah kata zalika ma kunta minhu tahid.
inilah perkara yang kau selalu mengelakkan diri daripadanya. Tak nak ingat tentang mati. Orang kita kadang dah jadi macam orang yang tak berpandukan kepada Al-Quran lah. Senang cakap, macam tak ada Al-Quran. Mati, kau jangan cakap tentang mati. Mati pun cakap pun tak nak. Kalau contohlah suami isteri duduk berdua bercakap, suami pun bawalah topik mati. Kita ni dah tua bila kita, abang ni apalah depan rezeki cakap tentang mati. Punya warak depan rezeki pun tak boleh cakap tentang mati. Depan makanan, depan pagi-pagi dah cakap tentang mati. Tak baik tau. Tak baik. Bila masa tak baik pula cakap tentang mati ni. Itu dah. Ini yang kita lari. Kalau tak nak cakap tentang mati tu, mati ni kena cakap tentang mati bila-bila pun kita cakap tentang mati untuk ingatkan kita. Tapi orang kita tak boleh. Dah mati ni boleh cakap di surau-surau aja, di masjid-masjid aja boleh cakap tentang mati. Di tempat-tempat lain tu tak boleh cakap tentang mati. Itu agama lain lah. Agama lain tu private. Mati ni is rude to talk about death. Rude dia kata. Rude pula tu dia kata. Kita disuruh ingat mati. Mereka pula cakap is rude. Untuk cakap tentang mati. Mati ni boleh cakap di tempat-tempat ibadat saja. Ini yang Allah kata kamu selalu elak-elakkan. Elak-elakkan ni sampailah manusia sampai kepada penghabis usia dia atau umur dia, datang sakratul maut. Dan itu manusia, dia punya penghujung dia adalah datang sakratul maut. Dia punya penghujung dia lah. Kita punya penghujung hidup kita adalah kita akan jumpa sakratul maut. Manakala alam ni, dunia ni, alam pula dia punya penghujung dia adalah ditiup sangkakala. Wa nufikha fis sur, dan ditiup sangkakala, zalika yaumul wa'id. Itulah hari yang kamu diberi warning, diberi amaran tentang akan datang suatu hari, itu akan ditiup sangkakala, akan dibinasakan alam ini. Itu Allah cakap penghujung daripada penghujung hidup manusia dan penghujung umur manusia dan penghujung umur dunia ni. Dua-dua ending dia teruk. Itu sakratul maut. Yang ini adalah tiupan sangkakala pun teruk juga. Jangan ingat tak ada sakratul maut. He passed peacefully. Orang kafir kan kalau cakap yesterday, he passed peacefully. Tak ada peaceful punya tuan-tuan. Dia ada sakratul maut. Kalau Rasulullah SAW pun minta perlindungan daripada sakratul maut, apalagi kita lagi. Aisyah bila tengok Rasulullah SAW meninggal, dia cakap, lepas ni kalau orang cakap tak ada sakratul maut, seorang itu tak akan dia bohong. Aku lihat Rasulullah SAW menghadapi sakratul maut. Jadi ada sakratul maut. Ini yang kita takutkan, sama ada kita dapat kita berjaya ke tidak bila roh kita keluar dalam menghadapi sakratul maut. Kemudian Allah bawa kita kepada senario akhirat bila dibangkitkan. Ini orang yang lupa tentang malaikat dah. Orang yang lupa belum lagi tuan-tuan mati tu Allah Subhanahu Wa Taala kata ini okey, betul-betul masuk kepada alam akhirat pula. Itu sekuen dia. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Bila dah di padang bila kita dibangkitkan dalam kubur, setiap orang akan dibawa ke padang mahsyar. Itu dibawa oleh dua malaikat sa'iq. Satu sa'iq pengiring. Kita cakap kalau sa'iq itu adalah pengiring, malaikat pembawa, dan lagi satu malaikat syahid, malaikat saksi, malaikat yang menjadi saksi. Ada yang kata dua malaikat ini adalah malaikat yang kanan dengan kiri kita. Banyak pendapat lah tuan-tuan. Tapi yang walhasil kita tadabbur, ada dua malaikat yang akan bawa kita. Satu akan bawa kita, yang satu akan menjadi saksi. Ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Ini bagi jiwa kita lah, bagi orang yang lalai. Allah kata kepada dia nanti di akhirat nanti, laqad kun, demi sesungguhnya, laqad kunta fi ghaflatin min, demi sesungguhnya engkau di dunia dulu ni
dalam keadaan lalai terhadap perkara ini, terhadap perkara akhirat, perkara kebangkitan. Bila orang ni dia tak ingat malaikat ni, dia tak ingat dosa. Satu, bila dia tak ingat malaikat, dia tak akan ingat dosa dengan pahala. Dosa dan pahala perkara apa tuan-tuan? Dosa dengan pahala, bukan perkara dunia. Kita tak nampak mana dosa, mana pahala, tak ada. Itu semua perkara akhirat. Bila kita nampak dosa kita, di akhirat nanti. Bila kita nampak pahala kita, di akhirat. Bila dia start dengan dia lupa tentang, satu dia lupa tentang ilmu pengetahuan Allah, pengawasan Allah SWT terhadap diri dia. Kemudian malaikat yang dititipkan pun dia lupa. Jadi senang nak kata dia lupa akhirat. Takut kita lupa akhirat dalam kehidupan kita. Sekarang ni Allah berfirman, ini kepada orang yang lalai kepada akhirat lah. Dulu engkau di dunia kau lalai tentang perkara ini. Fakashafna ankal ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Kami hapuskan kelalaian itu, kelalaian yang menyelubungi kamu. Sekarang ni kau dah tak lalai lagi. Dah sedar. Pasal apa? Allah dah hapuskan kelalaian tu, Allah dah hapuskan. Sekarang ini pandangan kamu menjadi tajam. Pandangan menjadi tajam. Dia dah nampak semua. Dia dah nampak tentang akhirat, dia dah nampak syurga, dia dah nampak neraka, dia dah nampak padang mahsyar, dia dah nampak malaikat, semuanya tajam. Dulunya perkara itu semua adalah ghaib. Dulunya perkara itu ataupun ghaib. Ghaib, perkara itu tidak dilihat. Sekarang ni Allah kata, sekarang ni bukan nak cakap mereka dapat melihat. Tajam pula pandangan mereka. Tajam pula pandangan mereka terhadap perkara ini. Para sahabat ni, dia di dunia lagi tuan-tuan. Dia di dunia, dia nampak tuan-tuan. Ada sebuah hadis, Rasulullah tanya kepada seorang sahabat, kaifa asbahta? Itu bagaimana kamu berpagi-pagi? Aku berpagi-pagi, aku nampak ahli neraka macam aku nampak ahli neraka disiksa, aku nampak ahli syurga bersuka-suka. Macam gitu. Nampak. Ali bin Abi Talib kata, kalau langit ni dibuka dan aku nampak akhirat, aku nampak syurga neraka, itu tak menambahkan keimanan aku. Sama je dia punya keimanan. Jadi nampak dengan tak nampak, itu status tinggi sekali para sahabat. Pasal hari-hari mereka akan fikir tentang akhirat. Mereka fikir bukan macam kita, sekali-sekali aja dalam ceramah aja kita fikir tentang akhirat, dalam kuliah aja. Mereka ni setiap masa mereka akan fikir tentang akhirat itu. Sehingga mereka kata ulama, jasad mereka saja yang berjalan di bumi ni, tapi hati mereka, fikiran mereka adalah di akhirat. Kita terbalik pula. Jadi itu dia kata, pada hari ini tajam semua penglihatan kamu. Kemudian dikatakan, qarin dia berkata, wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Ini ada banyak tafsiran ulama lah, tapi saya ambil satu tafsiran ulama saja. Qarin dia akan berkata, qarin dia siapa ni? Itu. Ada yang kata kalau ikut terjemahan saya punya, pimpinan Ar-Rahman punya terjemahan, dia akan malaikat yang sentiasa bersama-sama dengan dia. Itu satu pendapat. Siapa qarin dia? Di sini adalah malaikat yang sebelah lah, kanan dengan kiri dia. Kanan dengan kiri dia. Itu satu pendapat. Ada yang satu cakap qarin dia adalah syaitan dia. Syaitan yang yang bersama dengan dia. Setiap kita ada syaitan. Dalam sebuah hadis, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan titipkan setiap kamu itu satu syaitan. Sahabat tanya, wahai Rasulullah pun ada syaitan juga? Dah, tapi dia dah masuk Islam. Atau dia dah tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jadi lagi satu pendapat, qarin dia adalah syaitan dia. Syaitan, kita ambil syaitan dia. Syaitan dia pun berkata, hadza ma ladayya atid. Inilah orang yang terletak dalam jagaan. Inilah qarin dia. Inilah orang yang bersama dengan aku, ladayya. Tadi kalau kita ambil tafsir malaikat, inilah saya ambil dua-dua tafsir lah, jadi nampak sikit. Kalau qarin dia adalah malaikat tu akan berkata, inilah kitab catatan iman dan amal orang yang terletak dalam jagaanku, siap sedia untuk dibicarakan. Itu dia. Kalau kita cakap dia syaitan, inilah orang yang bersama dengan aku. Inilah orang yang bersama dengan aku.
Allah Subhanahu Wa Taala, setelah setiap orang dibicarakan, diputuskan siapa masuk syurga, siapa masuk neraka, Allah ni dia sebenarnya poinnya kita nak sampai kepada ini. Ciri-ciri ahli neraka dengan ciri-ciri ahli syurga. Allah kata alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid. Ni Allah bercakap kepada dua malaikat tu yang tadi yang pengiring dengan saksi tu, humbankanlah, campakkanlah oleh kamu berdua ke dalam neraka tiap-tiap orang yang kafar. Dia degil. Kafar ni orang kufur. Kufur orang yang kufur, orang yang ingkar. Ni mubalaghah. Kafar ni orang betul-betul ingkar. Satu ingkar. Yang kedua ni ada 4 tuan-tuan. Yang kedua adalah anid. Anid ni degil betul. Degil tak mendengar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dahlah dia ingkar akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia tak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang orang dia ingkar, dia tak dengar sekarang ni. Besok lusa mungkin dia dengar. Tapi ini dia degil terus menerus. Terus menerus dia degil dalam keingkaran dia. Itu 2 sifat. Kemudian manna'ilil khair. Dia menghalang segala jenis kebaikan. Dia tak nak buat baik lah. Ni dia. Apa saja kebaikan dia menghalang diri dia dan orang lain. Sungguh ni berterusan lah. Orang ni sifat dia sebati dengan orang ni. Tak nak buat baik lah. Senang nak cakap tak nak buat baik. Hati dia keras betul. Sehingga kan kepada orang miskin pun dia orang miskin biarlah orang miskin berlapar ke dia hidup mewah ke. Dia tak nak buat baik. Itu. Ketiga. Keempat, mu'tadin. Ada 5 ni. Mu'tadin. Mu'tad ni orang yang langgar hukum agama. Hukum Allah. Dia sebenarnya 4 aja. Kafar ni kita tak termasuk. Kita masuk anid. Degil. Dia menghalang, dia tak nak buat segala jenis kebaikan. Ketiga adalah mu'tadin. Dia langgar semua hukum. Dan dia tak nak buat baik. Tapi dia buat jahat. Semua hukum-hukum, semua dia langgar. Murib. Yang keempat adalah murib. Dia sentiasa meragukan kebenaran. Dia tak percaya. Syak lah. Dia tak yakin lah. Murib ni dia merasa ragu-ragu, merasa syak, tak yakin dengan kebenaran, tak yakin dengan hari akhirat, tak yakin dengan pembalasan. Semuanya sifat-sifat ni, 4 sifat ni terkumpul pada diri seseorang ini, ahli neraka. Kemudian tambah lagi allazi ja'ala ma'allahi ilahan akhar, dan dia menjadikan benda selain daripada Allah sebagai sembahan. Itu dia melakukan syirik. Fa alqiyahu fi azabi syadid, maka campakkanlah dia ke dalam azab seksa yang seberat-beratnya. Qarin dia, qala qarinuhu rabbana, qarin dia cakap, syaitan. Ini syaitan, diterjemahkan syaitan dia. Qarin dia bakal cakap, ma adghaituhu, dia akan salahkan syaitan dia. Ini syaitan yang sesatkan saya ya Allah. Syaitan dia pun cakap syaitan dia pun cakap bila dia dakwa yang syaitan dia sesatkan dia, syaitan dia cakap, wahai Tuhanku, aku tak sesatkan dia, tapi dia memang dalam kesesatan yang jauh terpesong. Allahu Akbar. Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada keduanya. Allah kata, la taqtasimu ladayya wa qad qaddamtum ilaikum bil wa'id. Jangan kamu berbalah. Jangan kamu bertengkar di hadapanku. Pasal apa? Tak ada faedah pun. Kalau nak bertengkar depan aku tak ada faedah. Aku dah buat keputusan. Dan padahal dulu aku dah beri amaran kepada kamu. Kepada kamu. Allah Subhanahu Wa Taala dah warning. Nak salahkan setan pula. Nak salahkan setan dah tak guna lagi. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan, ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bizzallamil lil abid. Keputusan aku tidak akan berubah. Allah dah putuskan orang ni masuk neraka, dan aku tidak akan berlaku zalim kepada hamba-hambaku. Aku akan balas mereka menurut apa yang mereka kerjakan. Baik-baiklah. Kalau mereka kerjakan kerja yang buruk, buruklah balasan dia.
Jadi Allah SWT dah janji dalam ayat yang lain, Allah bersumpah. Apa janji Allah SWT kata ulama? Janji Allah akan penuhi neraka dengan jin, dengan manusia yang ingkar kepada dia. Orang yang ingkar, Allah SWT dah janji. Ini menakutkan tuan-tuan. Kita lah menakutkan kepada kita, orang lain tak kisahlah. Kita buat maksiat, kita buat kesalahan, padahal Allah janji Allah akan penuhi neraka dengan jin, dengan manusia yang ingkar, yang buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah janji, Allah akan tepati janji dia. Kemudian ayat seterusnya, yauma naqulu li jahannam alim talati. Ingatlah manusia, akan hari kami bertanya kepada neraka Jahannam, adakah kamu sudah penuh? Kan Allah cakap Allah akan penuhkan neraka Jahannam ni. Pada hari akhirat nanti Allah akan tanya kepada neraka Jahannam, halim talati, kau dah penuh belum? Neraka Jahannam, neraka akan jawab, hal mim mazid, adakah sebarang tambahan lagi? Ada tak nak tambah? Allahu Akbar. Itu dia tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala, Allah janji Allah akan penuhi, dan Allah akan penuhi janji dia. Jangan kita tergolong dalam manusia yang mendapat janji Allah Subhanahu Wa Taala untuk diseksa. Hidup ni sama ada kita ikut janji Allah, sama ada kita berada dalam janji Allah ke syurga atau janji Allah ke neraka. Kadang kita buat sesuatu ni, Allah dah janjikan neraka ni, ini yang dia buat, ini yang dia terus-menerus buat. Padahal ending tu Allah cakap kamu akan masuk neraka. Contohlah berurusan dengan riba ke apa, meninggalkan solat, melambat-lambatkan solat. Ini semua adalah neraka. Itu yang dia ikut jalan yang Allah janjikan neraka, itu yang dia ikut. Allah dah janji warning, dan Allah akan tepati. Kita tak takut ke? Bila pemimpin ke atau bapa kita atau ni aku warning dengan kau kalau kau buat gini, tak takut ke? Ni Allah warning dengan kita. Aku akan penuh Jahannam, penuhkan neraka ini dengan jin, dengan manusia yang ingkar, yang tak nak ikut perintah aku akan penuhi. Itu. Kita selamba je buat macam tak tahu je. Ini yang susah. Kadang dah buat salah tak nak bertaubat pun. Dia salah bila dia ingat, tak boleh. Mana boleh buka akaun ribawi, akaun riba ni. Ini urusan riba, mana boleh berurusan dengan riba. Macam tak tahu je, selamba je. Tak bertaubat tak apa, jalan terus saja. Ini riba ni dosa besar, kita cakap dosa yang besar. Dia selamba je, buat macam tak tahu je. Ini kita tak takut dengan warning Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ciri tadi 4 ciri orang yang dihumbankan ke dalam neraka. Sekarang ni 4 ciri pula orang yang bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan ingatlah, syurga didekatkan, bukan syurga dibawa, didekatkan. Dia punya perjalanan dia punya jarak dia. Macam mana tak tahulah kita didekatkan kepada syurga. Orang-orang bertakwa akan didekatkan kepada syurga yang tak jauh. Yang tak jauh daripada mereka. Itu taukid lagi. Dahlah syurga ni didekatkan, jarak dia didekatkan kepada orang bertakwa, dan syurga itu di tempat yang tak jauh daripada mereka. Jadi mereka nampak syurga. Bila nampak pintu syurga, ya Allah, inilah yang mereka kejar-kejar di dunia ni. Mereka kejar. Orang bertakwa ni dia kejar jalan ke syurga je. Jalan ke syurga. Itu yang dia cari tu. Yang si dia ni cari jalan ke neraka. Yang ini pula cari jalan ke syurga. Bila dah nampak syurga tu, Allah, ni perjalanan dia jauh dari dunia. Nak cari syurga, inilah di depan dia. Dan dikatakan kepada mereka, hadza ma tu'adun. Inilah apa yang dijanjikan kepada kamu. Allah. Jadi dia kejar janji Allah. Dia turut janji Allah. Pada hari itu Allah dikatakan kepada dia, inilah apa yang dijanjikan kepada kamu, syurga ini, Allah. Dan Allah sifatkan ahli syurga. Ini dia tuan-tuan. Jadi kita cakap yang penting kita nak tengok sifat ahli syurga. Jadi siapa dia? Likulli awwab. Likulli awwab. Likulli awwab ini bagi orang yang awwab. Awwab ni tawab, bagi orang yang sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit-sikit dia akan
kembali. Apa saja kesalahan dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu taala. Kita ni banyak buat dosa. Kalau banyak buat dosa, banyak bertaubat tak? Banyaklah bertaubat. Senang aja nak cakap. Kalau seorang itu dia banyak buat salah. Aku ni banyak buat salah. Alhamdulillah, baguslah engkau banyak bersalah. Kenapa pula bagus? Kerana banyak buat salah, banyak kembali kepada Allah. Kalau tak kembali kepada Allah, itu yang tak bagus tu. Aku ni banyak buat salah, banyak buat salah. Memang kalau buat salah tak nak kembali kepada Allah, itu yang tak bagus. Jadi buat salah dia kembali, buat salah dia kembali. Bayangkan kita ada anak kita ni buat salah je dengan kita je, dia makin rapat dengan kita. Rapat dengan kita, minta maaf lah, urut kaki kita, baik-baik dengan kita. Bila buat salah je, dia baik-baik dengan kita. Kita pun nak marah dengan dia pun tak jadi kan. Cakaplah, dia lupa untuk buat gitu, lepas tu dia baik-baik dengan kita, dia peluk-peluk kita, maaflah mak, buat terlupa lah gini. Dengan lagi satu anak, bila buat salah je, kita tegur je merajuk. Yang merajuk punya suka tak kita? Tak boleh kena tegur sikit aja merajuk. Engkau kan dah suruh jemur, angkat kain kan, dah hujan kan, merajuk terus. Yang ini bila dia tegur je, makin dah rapat dengan kita, peluk kita. Anak yang kembali ni, yang kita suka. Jadi orang yang kembali kepada Allah Subhanahu taala, setiap kali buat salah dia balik istighfar, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu taala. Itu dia. Sifat ahli syurga. Kemudian Hafiz orang yang memelihara. Memelihara apa? Dia jaga apa? Jaga hukum-hukum Allah, batas-batas peraturan Allah SWT. Betul-betul jaga Hafiz. Hafiz ni bukan dia hafal je, tapi dia jaga. Dia jaga batasan-batasan dalam kehidupan dia. Allahu Akbar. Ini yang kita cubalah build lah. Kita cuba bina. Setiap apa pergerakan kita jaga. Langgar tak hukum Allah, peraturan Allah, apa sajalah. Kita dah buat sentiasa alert. Ini perkara boleh tak? Sekecil-kecil sampai sebesar-besar perkara, orang ni akan jaga. Dia sebaik-baik jaga. 2. Ketiga, man khasya rahmana bil ghaib. Ini dia cakap. Ketiga, macam ayat semalam tu, dia mesti ada ciri khasyah. Mesti ada ciri takut. Takut kalau tak ada dalam diri seorang itu, dia tak boleh termasuk dalam hamba Allah yang muttaqin. Mesti ni khasyah. Muttaqin pun khasyah, takut. Muttaqin orang yang takut kepada Allah Subhanahu taala. Sebab itu dia lakukan apa yang Allah perintah, dia meninggalkan apa yang Allah larang. Tapi Allah macam semalam, man khasyah rahman. Dia takut kepada, di sini tak cakap Allah dah, cakap Ar-Rahman. Rahman tu yang maha penyayang, yang maha belas kasih sayang lah. Dia takut dengan Tuhan yang maha menyayangi dia semasa dia bersendiri. Orang biasa takut dengan apa? Takut dengan macam kita lah, ni contoh aja. Seorang itu dia takut, bapak dia baik sangat. Tak marah, dia tak tengking, dia tak ini, tapi dia takut sangat dengan bapak dia. Jadi dia macam itu. Dia takut kepada Ar-Rahman, yang sayang dengan dia. Itu yang dia takut. Wah, ini stage yang tinggi lagi. Stage yang tinggi, dia takut kepada Ar-Rahman, Allah yang maha penyayang, maha pemurah. Itu yang dia takut. Bil ghaib kan kita cakap semasa tidak dilihat orang atau semasa dia tidak melihat azab Allah Subhanahu taala. Itu ciri yang ketiga. Yang keempat, wajaa biqalbin munib, dan dia datang kepada Allah di akhirat dengan qalbin munib, dengan hati yang inabah, itu kembali, yang tunduk kepada Allah SWT, tunduk taat kepada Allah SWT. Ini 4 ciri, tuan-tuan. Ini 4 ciri ahli syurga. Ini 4 ciri ahli syurga. Balik kepada banyak ni, kepada apa, tuan-tuan? Kalau kita tengok, banyak semua kepada hati. Sebab itu kita nak bina, bila kita nak kembali kepada Allah SWT, kita nak kena sucikan hati kita, bersihkan hati kita. Dan hati ni degil sangat. Kita kalau ikut ayat ni, kena tundukkan kembali kepada Allah SWT. Hati yang tunduk, taat, hati yang takut, semua balik kepada hati. Dan dikatakan kepada mereka, udkhuluha bisalam, masuklah kamu ke dalam syurga. Sekarang dibuka pintu syurga dan malaikat akan sambut mereka, masuklah kamu ke dalam syurga. Zalika yaumul khulud, inilah kehidupan
itulah hari ini adalah kehidupan yang kekal. Lahum ma yasha'una fiha, dan bagi mereka apa yang mereka inginkan di dalamnya, apa yang mereka kendaki di dalamnya. Ini part yang best sekali tuan-tuan. Last sekali. Waladaina mazid, dan di sisi kami ada lagi satu tambahan. Ada lagi tambahan. Ni apa tuan-tuan ni? Ni ulama kata, apanya mazid ni? Apanya tambahan? Dah dapat syurga ni, dah dapat rumah, dah dapat segala-galanya. Mahligai semua, hidup senang semua dalam syurga. Tapi ada tambahan. Ini tambahan dia adalah melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama tafsirkan mazid di sini adalah melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kenikmatan yang terbesar sekali. Yang ni Tuhan yang selama ini dia tak nampak, dia tak lihat, tapi dia taat, dia tunduk, dia kembali kepada Tuhan ni, pada hari akhirat dia akan melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita dalam golongan ini, ya Allah. Masukkanlah kita dalam golongan ahli syurga dan jauhlah kita daripada sifat-sifat ahli neraka, tuan-tuan. Kita mohon kepada Allah agar kita mendapat sifat-sifat ini, sifat-sifat orang yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. Itulah tuan-tuan sedikit kita punya tazkirah pada hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkati hari kita ini. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.